Allah, 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 ya Allah. Wala tamudanna 'ainaka illa ma mata'na bihi azwajan. Belum lagi. Dah start dah. Okey, dan ni kita ambil hari ini kita mesti ni kita ambil surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 87 dan 88. Dah start kan? Okey, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, secara langsung terus daripada Dewan Syafi'i. Mampulah macam tu kan? Kan? Daripada Dewan Syafi'i. Buka, kita ambil ayat Quran yang ni sajalah. Daripada buka, ambil satu ayat Quran ayat 87, 88. Lepas ni ustaz tanya apa, boleh jawab dapat hadiah. Nampak tak? Allah, Allah. Boleh kan? Dua ayat ni saja kita ambil dengan masa yang ada 45 minit. Surah Al-Hijr ayat 87 dan 88. 87 dan 88. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kan? Kita tengok tafsiran kita lah tafsir Ibn Katsir sajalah. Pada malam ni kita isi bila katakan nampak setiap hari mengaji. Boleh kan? Suratul Hijr ayat 87 88. Clear? Tengok. Okey. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baik. Bila sebut saja suratul Hijr, ialah satu surah yang menceritakan kita, yang nak cerita dekat kita ialah Hijr ni satu gunung atau batu yang keras sangat. Hijr, dia batu. Nak tengok apa Ibnu Katsir kata. Dia batuk sikit nak. Jadi orang yang live ni kena sabar nah, jangan duk komen banyak sangat. Dia daripada jauh dengan tengok dekat dia lain. Dia kata apa ustaz tu duk mengajar? Aku duk mengajar tafsir ni. 2 ayat saja. Suratul Hijr ialah surah yang turun di bumi Mekkatul Mukarramah. Bila sebut suratul Hijr saja, dia adalah dinamakan penggunungan, dia kata. Kita kalau buat tadabbur Quran ni kan, dia kena tahu sebiji-sebiji. Nak tunggu sebiji-sebiji tu nanti kita mati tak ada apa pun. Oleh sebab tu kita ambil terus kepada tadabbur. Boleh nak? Kita tadabbur 2 ayat. Okey. Maka bila sebut saja suratul Hijr, dia kata kat sini, Ibnu Katsir kata Al-Hijr ni adalah nama sebuah daerah pergunungan yang pada zaman dahulu didiami oleh puak Samud. Daerah yang terletak, dia kata, di pinggir jalan antara Madinah ke Syam. Nama surah ini diambil, dia kata, nama surah ini diambil daripada nama daerah pergunungan yang berhubung dengan penduduk kaum Samud yang diceritakan dalam surah Al-Hijr ni 80 dan 84.
Mereka dikata telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mendustakan Nabi Saleh alaihi salam dan berpaling daripada ayat-ayat Allah. Dalam surah ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang okey baik, takat tu cukup. Okey baik. Poin yang pertama, apabila mengaji Ustaz, hari ini kami mengaji dengan Ustaz Abdullah Iraqi 2 ayat saja. Balik apa sembang, duduk depan cermin sembang. Jadi Ustaz dengan Ustazah. Ayat 87, ayat 88. Pertama sekali, nama suratul Hijr ni yang sebagaimana Ibnu Katsir kata dia daerah penggunungan, okey? Dia antara bumi mana? Dia cerita kat sinilah. Daripada bumi Syam sampai ke Madinah atau Madinah sampai ke Syam. Okey? Dan bila kita sebut saja penggunungan dia satu macam pergunungan yang kerah. Puak-puak samuk ni, atau kita kata puak dengan samuk ni, puak yang kerah kepala sangat-sangat. Satu puak yang Tuhan cerita kat kita yang kerah. Suratul Hijr ni nak cerita berkenaan dengan dakwah orang dulu. Macam mana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dulu berdakwah dengan orang yang kerah kepala kelas A. Dan di akhir surah ni bagi tahu kat Muhammad hang juga Muhammad akan berdepan dengan manusia yang kerah kepala. Yang kerah kepala tu adik-beradik hang. Clear? Jadi bila Nabi SAW berhadapan dengan puak-puak yang kerah kepala ni, tak jadi pelik. Pasal Allah Ta'ala hidangkan daripada Nabi SAW tentang puak-puak yang dulu lagi kerah, lagi dahsyat Muhammad. Lagi kerah, lagi dahsyat Muhammad. Jadi Muhammad sedahsyat mana pun Muhammad, dahsyat lagi orang dulu. Boleh faham kan? Maka surah Al-Hijr ni nak cerita ya Allah ya Tuhan, walaupun dia hijr batu, nak cerita kata puak Nabi Saleh. Dia cerita puak Nabi Saleh. Puak Nabi Saleh ni memanglah apa nama depa ni puak-puak ya Allah bagi kelebihan dekat depa. Batang tubuh depa okey. Batang tubuh masya-Allah. Pasal tu bila batang tubuh cantik, pakai ketat, pakai kadang baju nak tunjuk apa nama sadar tak sadar, ni semua kerja bodoh orang dulu pernah buat. Nak tunjuk kata kuat orang bodoh, nampak tak? Ni semua cerita dulu. Nak tunjuk kata soleh, apa ada kat hang? Apa ada kat hang wahai soleh? Nabi-nabi dulu depa kalau ada kecantikan pun depa tak tunjuk. Nampak tak? Jadi kita nak jadi ustaz sekalipun, bila ada sikit kecantikan, jangan dia tunjuk belagak hang pakai ketat-ketat. Not nice because you ustaz. Why you nampak tak? Mula nak jadi orang putih. Nampak tak? Faham tak tu? Ni semua cerita untuk apa? Pasal tu ilmu ni kalau dia tak boleh duduk dengan kita, dia ilmu dia akan lari. Dia kata aku tak faham yang duk mengaji ni apa ya Allah. Bila ada kelas setiap hari tu hang tak main dah. Itu baru mengaji. Jaga hang pada. Orang lagi setiap hari lagi suka. Ini lagi letih lah. Penampak ke hang nampak tak? Tu dia ni live pula mampu. Ingatkan tak buat live, nak buat live juga. Aku kena betiak lah hari ni. Kan? Okey, kembali balik. Bila sebut suratul Hijr, bubuh atas kepala otak kita, satu surah nak cerita ya Allah cara bahasa yang ringkas, cerita tentang orang-orang dulu yang kerah kepala berhadapan dengan Nabi mereka. Memang susah kebenaran nak masuk, tapi mereka ni sombong, bongkak, takabur ya Allah. Pasal mereka cantik, batang tubuh mereka elok, mereka kuat, mereka kaya. Sampai mereka kata kat Nabi-Nabi mereka, buat samuk ni semua dapat mereka. Apa ada kat hangpa? Tengok, kami punya kuat. Kami boleh tanam pokok cantik-cantik. Tengok ni gunung kanan, kami boleh ketuk dengan tangan kami buat rumah. Sombong. Sombong, sangat-sangat sombong. Cuma dapat sahabat, wahai soleh, cerita ringkas daripada cerita-cerita ni,
Ibnu Katsir kata, kita ambil senang cerita Soleh. Puak Nabi Soleh, yang puak Samud ni, puak Samud Soleh, kami nak satu je. Kalau hang mau kami semua beriman dengan hang, buktikan hang ni sebagai Rasulullah, pesuruh bagi apa? Pesuruh bagi Allah. Apa yang ada kat hang Soleh? Kalau hang pesuruh bagi Allah, sudah tentu hang lebih special daripada kami. Kami cantik, kami elok, kami berpangkat, ada jawatan, semua dah. Hang tak ada apa, Saleh. Hang tak ada apa. Tak ada apa kan, apa ada. Hang nak suruh kami beriman dengan hang. Gila kan hang? Pangkat tak ada, jawatan pun tak ada, apa pun tak ada. Hang nak suruh kami percaya kat hang, kat Saleh. Okey, syarat. Kalau hang betul-betul pesuruh bagi Allah, lah ni ada gunung yang kerah nak mampu, dengan tangan kami tak boleh nak kuat sangat batu tu. Hang minta dekat Tuhan hang, celah-celah batu tu keluarkan unta milik Tuhan hang. Naqatullah. Ini Quran cerita. Cabar Nabi Soleh, walaupun Allah Ta'ala tahu Soleh minta macam mana pun puak ni ketegang, hambuk mainlah dalil macam mana pun, dia tetap cara dia. Pasal tu setengah orang kita bersembang cakap ni dalil Quran tak boleh masuk kepala dia. Kita tak rasa. Sebab tu ni bab hidayah. Puak-puak Nabi Soleh tengok kebenaran itu, apa yang ada kat Nabi Soleh memang benar, tapi dah hati perut tak boleh terima kebenaran, tak boleh buat upaya apa. Macam kita lah, kadang-kadang kita cakap ni Quran tau, ni sunnah yang betul ni. Apa siapa yang perlu buat buku nama dia Amalan Rasulullah mengikut ulama'. Sedangkan ada dah ulama' buat macam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi dia buat siap saja. Kenapa hang perlu penat lelah? Sepatutnya kena guna tenaga kita yang penat lelah, guna kitab yang muktabar yang sedia ada. Didik orang dengan itu. Tak perlu kita buat cara pukul 4 macam ni, buat pukul 5. Tak payah, Nabi ajak semua dah. Nampak tak? Tapi kalau manusia yang susah terima kebenaran, tak boleh buat apa. Ni Quran dok cerita kat kita. Muhammad, Suratul Hijr ni daripada mula-mula ayat dok cerita betapa keras kepalanya manusia yang teramat sangat. Very fantastic Muhammad. Dan nak bagi tahu kat Muhammad, bila Muhammad tertekan je, ingat balik Muhammad cerita orang dulu. Nak bagi kuat dari Nabi SAW. Boleh faham kan? Nampak tak? Sampailah ya Allah Soleh, Allah tahu Soleh tunjuk macam mana kempuak dia bertakwa juga. Tapi Nabi Soleh yang kata Nabi Rasul ni tak pernah putus asa, terus macam kita bagi dalil, dia takwa juga, usaha dengan tangan, dengan berdoa, dengan cuba bagi, tak putus asa. Ini sifat sebagai da'i. Kita nak melahirkan Dewan Syafi'i, orang yang tak putus-putus asa dengan ilmu. Lagi tiap-tiap hari lagi semangat. Bukan teteh tak larat. Hang buat apa tak larat? Malam kuliah, hari ni kuliah, besok kuliah, mampu kami nak tangga. Bagi hang kurus lah bodoh oi. Aduh, mampu hari ni pula live lah. Never mind. Pasal dia baru sampai bertenaga kan. Jiwa dia baru sampai dia bertenaga. Nampak tak? Allah, bila kita baca macam ni semua, no reason untuk kita nak melahirkan Dewan Syafi'i sebagai benda kader-kader. Perjuang-perjuang Allah tak boleh lemah. Kita tak boleh tunjukkan sikap lemah kita. Ya, semalam I demam, I main kuliah, hari ni main lagi. Siti Sarah kan? Nampak tak? Semangat. Demi Allah, semua tenaga aku nak bagi pada Allah. Kalau Nabi boleh bagi, Allah Tuhan yang kata ya kita nak pegang sunnah ni, Nabi sakit macam mana, Allah aku nak bangun semaya nak menghadap Tuhan aku. So why kita dengan semua kemudahan yang kita ada, tak larat lah hari ni, cuma I rasa Fida I tak datang kot hari ni, you handle ustaz nanti you kau datang, siapa nak layan ustaz, you dah pergilah. Contoh example, I tengok daripada rumah sejak I live cukup you nak mampu. Nampak tak contoh? Lepas tengok tak tahu, confirm tak tengok. Ya Allah ya Tuhan, tu dia. Akhirnya ya Allah, unta milik Tuhan keluar. Unta milik Tuhan keluar. Unta milik Tuhan dia keluar.
Naqatullah, Quran sudah keluar. Bila dia keluar dengan anak dia, betul. Allah! Dia pun tengok terkejut. Besar unta milik Allah, besar unta yang tak pernah dia pun tengok. Allahu Akbar. Macam mana kita tak tahu? Jangan reka pula. Unta Nabi Soleh tu dia telinga dia hang pandai hang. Pada tu ulama tak benarkan kita cerita macam mana burak. Walaupun dia kata baina dek antara hima dengan bakar ke tangan, kita tak tahu. Cuma kata binatang tu terbang. Ada sayapnya, kita mana kita buat bunyi pula ceramah. Hang gatai hang. Burak tu mai dekat Masjid Aqsa, ya Allah, dia singgah dekat Masjid. Nabi kali-kali burak ada. Ni pun satu Aflatun pada benda yang kita tak tahu. Sebab ulama tu jangan lukis, jangan teruk. Ada orang lukis burak macam mana, dia lukis pula orang nak di atas. Ulama tak benarkan. Tak boleh kita gambarkan. Masa tu tak ada cameraman. Tak ada cameraman. Yang ni lah yang duk jadi kadang-kadang macam mana hang lukis tu? Dia lukis sebab dia kata Syekh saya tidur mimpi burak tu macam mana. Hang nak mampus. Yang mimpi tu syaitan. Syekh hang dengan hang syaitan tu dia ikut, nampak tak? Allah, tak boleh macam semua. Tak dibenarkan dalam syarak. Maka kita Quran kata naqatullah, unta tu besar. Macam unta, macam mana kita tak tahu? Kita kata naqatullah, yang dia kata unta, hari ni kita tengok unta macam tu. Tapi unta milik Allah, tak tahu macam mana. Unta dia keluar tu punya besar bersama dengan anak dia. Maka cuma Nabi Soleh kata jangan kacau dia, atau dia milik Allah. Ada hari hampa minum ayak tu, ada hari dia. Waktu dia jangan kacau. Dia kata ya pasal orang yang jiwa yang derhaka pada Allah Ta'ala ni, bila jiwa kita tak elok, macam mana pun nak jadi jahat juga. Tujuan kita nak habis masa tahun sini pasal apa? Kita nak lawan perasaan jahat, semua nak bagi hilang perasaan baik. Kita tak tahu waktu mana Tuhan nak bagi hidayah. Cari saja hidayah Tuhan. Tak apalah, naiklah hari ni, kok semalam tak dapat, hari ni dapat. Sepanjang hidup aku tak tahu tak mana Tuhan nak bagi kat aku, tak mana yang malaikat nak mengaminkan doa aku. So bila mana ada tempat-tempat macam ni, don't waste your time. Hai Dewan Syafi'i, pada kalau patau siapa ada imatkan babu Dewan Syafi'i, nama Syafi'i ni kalau patau dia sepak bisu hampa. Perjuangan dia bau dahsyat. Satu hadis dia nak cari daripada Mekah ke Madinah sampai dia pergi di mana, Baghdad. Mengaji detail nak faham. Lagi mana tak mahu, aku cuba nak faham. Menunjukkan orang di sini faham terlebih tu tak perlu main. Contoh example. Pada hari ni kedamah tu betul kan. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, unta tu pun keluar. Bila unta tu keluar, yang besar tu keluar, kita jangan kacau. Bila jiwa orang yang jahat ni, pasal tu Nabi tak benarkan kita campur orang jahat sangat-sangat. Masa kita nak mengaji ni, kurangkan kita campur dengan orang yang mengutamakan nafsu untuk diri dia. Bawa diri kita, banyakkan waktu kita nak bertemu dengan Tuhan ni, bercampur orang yang baik-baik. Dia boleh heret kita ke syurga, yang tu yang kita mahu. Kita tahu tempat ni nak bawa kita ke syurga, so kita main berkawan dengan bergaul semua, nampak demai. Oleh sebab tu akhirnya unta milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kacau. Tiba-tiba ya Allah ya Tuhan, Nabi Soleh dengar, wah, dia kena menjerit. Unta ya Allah yang mak tu kena bunuh. Menjerit. Nabi Soleh kata ya Allah aku kata jangan buat dia buat ya Allah. Ancaman Tuhan, malapetaka Tuhan pasti akan datang ya Allah. Nabi Soleh dia dengar suara tu dah. Quran cerita kat kita. Quran cerita kat dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia berbunuh mak dia. Dia hambat anak dia nak bunuh anak dia, lari masuk di tempat apa, di tempat yang mana batu tu keluar, anak tu masuk balik. Bila masuk balik, Allah Tuhan, ulama kata dia akan keluar satu hari nanti, dia akan bersembang bercakap. Yang kata dabah, wallahu alam, khilaf di kalangan ulama mengatakan dia keluar balik, dia akan cerita macam mana jahatnya manusia.
Saat tu dia keluar. Ada ulama mengatakan ya Allah dia keluar di Mekkatul Mukarramah, di kawasan haram. Tengok dia tawaf tu, dia keluar kawasan tu. Dia keluar. Macam mana dia? Nanti kita dengar cerita dia pula. Cuma mukaddimah nak cerita. Macam tu punya manusia punya jahat lawan Allah Ta'ala. Ni suratul Hijr ni. Nampak tak? Oh ya Allah ya Tuhan. Jom kita masuk, baru kita masuk surah tu. Bila kita tahu surah tu, setiap surahnya perkenatan sikit je. Sebulan tahu satu surah. Bila mai 12 surah. 2-3 tahun, lebih kurang 4-5 tahun, habis 30 juzuk tahu kenal. Hampa nak baca satu ayat, mampu lawa dengan macam ni nak beletiak. Sampai ke mati tak ada habis. Nampak tak? Sekurang-kurangnya, apa surah ni Ustaz? Cerita tentang apa? Cukup! Sekali Ustaz tu mat, habis. Nampak tak? Tahu surah. Apa surah Hijr ni? Pasal apa nama dia Anfal? Pasal apa nama apa? Jadi kita tahu apa yang isi kandungan dia. Apa yang dituntut dalam cerita tu. Enough. Pasal sebesar-besar yang akan duduk di kubur kita Quran. Kalau Quran kita tak kenal dia, kita tak ni dia, kita tak hayati dia, habislah. Dia yang akan duduk di kubur kita, akan tenangkan kubur kita. Dia nanti masuk di dalam kubur, alam barzah, lepas tu ke titik sirat, sampai dia kirim kita masuk roh kita dalam tayrul khudrin, roh kita masuk dalam burung yang warna hijau. Dia kata lah, dia tak izinkan diri kita ya Allah nampak malapetaka azab api neraka yang kata Quran. Satu untung ya Allah orang yang tahu selok belok Quran, sini dengan Quran, suka baca Quran. Ana al-laili wa anna nahar. Akulah yang hendak baca siang malam pagi petang tu. Kena. Tapi sekadar duk main kuliah saja. Ni kuliah ni semua sebagai motivasi je. Sebaki lagi apa mempersembahkan amal ibadat di rumah hampa. Hidupkan dia. Hidupkan ilmu di rumah tangga hampa. Sejam ni tak cukup. Dengan sejam ni saat ni makan apa? Roti john ada, roti nasi lemak ada hari ni, roti canai ada, nampak nama ni ada insya-Allah. Nampak tak? Macam-macam ada kan, apa lagi mau nampak tak? Siapa yang tak mai lagi melkan-melkan. Ada 8 jenis makanan malam ni. Siapa yang tak mai lagi melkan nasi dalca malam ni juga. Kita tunggu sampai pukul 9. Habis tu kita tutup. Kan? Nampak tak? Yang jauh tak boleh apa-apa lah kan? Tak nak. Sampai macam tu nak bagi orang mai kena kata malam ni nasi dalca. Dia pun dengar dia mam. Jaga hang dengan hang dalca ni pak. Mampu kuliah live ini Ustaz Alim kan. Nampak tak? Itu berkenaan dengan apa? Suratul Hijr. Boleh faham kan? Bila sebut Suratul Hijr dah tahu sirah dan sikian tu. Surah ni pula turun di Mekah. Okey? Makiyah, dan surah-surah ni semua kalau kita mengaji surah yang nombor 13, 14, 15 semua ni, surah-surah ni semua turun di Mekkatul Mukarramah saat yang terakhir Nabi duduk di Mekah. Ni semua nak cerita betapa susah Rasulullah berjuang. Quran nak cerita jangan kita baca Quran kita seronok. Allah bersembang dengan kita. Hang tengok Nabi hang tengok kekasih aku. Macam mana hidup dia di Mekah, di ujung yang tu yang aku mau. Pasal tu hang hantar anak hang supaya balik baca Quran. Lepas dia reti Quran, dia tadabbur pula. Mak nak dengar anak mak sendiri tadabbur kat mak. Mak nak tahu surah tu apa. Tengok dia dengar dalca dia sampai. Maka kena alhamdulillah. Alhamdulillah peserta yang bersama dengan dalca. Alhamdulillah. Kita tengok berapa ramai lagi dengar game. Nampak tak? Turun di Mekkatul Mukarramah. Surah dia ni surah yang ke-15. Nanti saya nak tanya balik apa tahu? Surah yang ke-15 dia ada lebih kurang 99 ayat. Hampa boleh tahu macam tu pun jadi dah. Periksa untuk diri hampa. Kita ambil 20 kan. Setiap kali dia kena kuliah ni, dia tak boleh main sekadar lepak aja, kena buang budaya tu. Pasal kita kena menuju kepada ilmu. Bila ilmu kita tahu dia, bila kita tahu dia pelan seronok. Kita seronok nak tahu. Tapi bila ilmu sekadar lepak, nak kita makan dalca balik. Betul-betul jadi pabdom. Nampak tak?
Tapi ilmu dia juga setiap kali best lah, aku nak pergi lah kuliah tu, aku nak tahu lah. Hari ni aku tahu surah Hijr, dia surah macam ni, cerita dia pasal apa nama Hijr, surah dia macam ni, oh dia turun di Mekah, surah ni semua last tentang hidup Nabi yang terakhir. Aku nak tahu cerita macam mana saat Nabi dia, macam mana diri dia susah payah berdakwah sangat. Aku nak tahu cerita dia ni. Yang kedua, yang ketiga aku nak tahu apa dia, surah ni turun di Mekah, ada 99 ayat dan pada jadilah. Lepas tu kita masuk cerita sikit-sikit apa tak? Hari ni kita nak cerita lompat yang hujung. Mula-mula semua Allah cerita tentang perjuangan orang dulu Muhammad. Han tengok orang dulu Muhammad. Tapi surah ni pula dia kata, tengok Ibnu Katsir kata, kalau nak tahu surah ni punya cerita, hampir belek tentang ayat 80 sampai 84. Kita tak masuk bab tu. Hampir tengok tentang ayat dia kata 80 sampai 84. Apa dia cerita tengok. 84 dia kata walaqad kadzdzaba ashabul hijr. Ni dia cerita dia. Nampak tak? Depa ni Allah ya Tuhan. Dia cerita di sini yang mana, yang sebagaimana Ustaz cerita tadi, yang ni dia cerita. Cerita apa? Cerita tentang depa ni mendusta bila mana Nabi Saleh alaihissalam angkat tangan berdoa keluar binatang tu, pun depa tak beriman juga. Okey? Maka ayat ni ada istimbat. Ustaz, yang dikata Hijr nak ambil dalil tak nak ambil dalil tang 80 sampai 84. Yang tuan berkenan sendiri. Cuma hari ini masa Ustaz ialah 2 ayat 87 dan 88. Jangan ke mana-mana. Masih lagi rancangan yang sama. Terus TV Imam Syafi'i kan insya-Allah. Insya-Allah bulan 1 nanti kita ada TV Dewan Imam Syafi'i. Dengan tiap hari yang berkuliah insya-Allah. Kalau macam ni mana dewan apa aku tak tahu. Sambung. Ya Allah 87. Tengok 87. Mampu live hari ni untuk kutuk aku. Kata kat aku jaga apa kan. Nampak tak? 87 tengok ayat 87 Allah kata apa? Dengar. Walaqad atainaka sab'an minal masanin wal Qur'anil azim. Kita kalau cuba baca Quran kan bila pemain kelas kan, walaqad, waw ni dan ni nak cerita ada benda-benda yang sebelum pada tu Allah cerita. Okey, laqad, lam ni sungguh-sungguh aku nak cerita, sungguh-sungguh Allah nak kabar, sungguh-sungguh. Macam mana Nabi kata ta'allamul ilma ta'allamul ilm, mengajilah sungguh-sungguh, ta'allamul ilma, mengajilah sungguh-sungguh, mengajilah sungguh-sungguh untuk dapat ilmu sampai rasa sakinah, sampai ilmu tu boleh rasa seronok, sakinah, tenang, wal waqar, sempurna, sampai merendahkan diri, sampai ilmu tu boleh didik yang tu nama ada orang mengaji sungguh. Macam tu Quran kata walaqad, dan sungguh-sungguh aku nak bagi tahu kat hangpa, sungguh-sungguh atainaka, aku Tuhan aku bagi kat Nabi hangpa, aku bagi kat Muhammad. Walaqad atainaka, Tuhan kami ini Tuhan lah. Sesungguhnya laqad, sungguh, ataina, aku bawa, aku datangkan, aku bagi ka dekat Nabi hangpa. Ka tu Nabi Muhammad lah. Aku bagi dekat Nabi hangpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Sab'a 7 minal masani, 7 yang berulang-ulang. Apa 7 Ustaz? 7 tu 7 ayat. 7 ayat dari berulang-ulang. 7 ayat berulang-ulang. Orang kata Ustaz, 7 ayat berulang-ulang, 7 ayat berulang-ulang, 7 ayat berulang-ulang. Apa dia? 7 ayat, ada satu surah nama dia 7 ayat, dia berulang-ulang. Ulama kata dia adalah Fatihah. Aku Tuhan aku bagi dekat Nabi hangpa. Masa Nabi Allah duduk dengan Jibril. Nabi kata, ya Allah, Nabi dah letih dah. Bila kita cerita macam ni nanti orang marah. Pakcik dia semua tak bersama dengan dia. Tak ada satu pakcik yang bersama dengan dia. Semua masih rasa Muhammad, hang anak yatim miskin, kedudukan hang, makan hang, semua ya Allah hang bersuruh bagi Allah. Ni kuliah drama. Pakcik dia pelekeh kat dia, ya Allah Tuhan. Apa nama Khalid bin Mughirah kan. Pakcik dia tu semua keluarga dia. Mari kita kata bila Nabi nak berdakwah, mari kita kata hang pakat. Apa nak kata apa?
Kita kata dia gila. Aku nampak dia tak gila. Ini Quran cerita kat kita. Yang kedua, kita kata dia tukang syair. Nak kata syair apa? Dia tak kerti baca. Kita kata dia tukang ahli bomo ke apa? Nak kata dia bomo pun dia tak bomo. Okey, kita kata dia tukang sihir. Kita kata dia tukang sihir. 4 idea ni. Pakcik dia. Alamak, yo. Ada faham ke pada? Inilah kuliah ribut daripada kuliah ribut. Allahu Akbar, mampu lah live pro tajdi. Apa nanti kutuk aku mampu yang pada. Lepas tu kan. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, pakcik dia. Subhanallah al-azim ya Allah. Last sekali Khalid bin Mughirah kata, lah ni macam ni aku setuju. Kita kata dia tukang sihir. Jangan bagi setiap kali dia sebut, dia duk baca macam mandram kita kata. Hampa nanti kena sihir dengan dia. Masing-masing tolong jaga kawasan masing-masing. Jaga kawasan masing-masing. Kita kata perkataan yang sama. Semua kita kata. Keluarga dia sendiri. Mai kita kata dia ni tukang sihir. Okey, sepakat. Subhanallah. Okey, sepakat. Cuma semua kata, Muhammad, kalau hampa suruh bagi Allah kedudukan makan minum hang, kalau Allah pilih hang, sudah tentu hang lebih baik daripada kami. Tapi kami, yang Tuhan kami Allata wal Uzza, tengok kami, pangkat, kedudukan kami, kekayaan kami terhormat di bumi Mekah. Hang ada apa? Hampa suruh bagi Allah. Last kan Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala lah, hang ada apa? Dia kata, aku ada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi semua. Langit, tengok langit bumi. Muhammad, langit bumi tu benda biasa, tak ada kaitan dengan Tuhan hang. Bila Nabi tunjuk langit bumi, kebesaran Tuhan aku. Hampa ada jawatan dan pangkat, tapi aku sembah Tuhan yang gagah yang mencipta langit dan bumi. Dia pergilah. Muhammad, oi. Muhammad, yang tu semua biasa. Bila kita tengok pergerakan mulut lidah Quran bersembang dengan lali manusia, kita tengok, kita tak jadi pelik. Bila kita kata tengok ciptaan langit bumi, biasalah dia mati mai cuaca. Bila mai bulan 12, bulan hujan. Dia nanti mai sampai bulan 1, bulan hujan. Lepas tu dia nanti mai pula bila mai Taipusam ni, dia mai panas pula. Allah pakai dia nampak. Mulut lidah ya Allah, Allah terjemah macam mana orang yang mulut jahat ni exactly sama. Tu Tuhan kata terpulang nak jadi yang mana? Terpulang kadang-kadang mulut lidah orang kita tengok. Allah ni semua apa dah? Macam mana ya Allah, Quran duk cerita macam itulah. Oi, cuma Tuhan kata terpulang dekat hang. Maka Nabi SAW tertekan. Nabi tertekan sangat lah ya Allah. Kenapa tengok ayat ni baca balik, sedih Nabi yang tak terhingga. Nabi duduk dengan Jibril. Surah Fatihah ni tidak diturunkan oleh malaikat Jibril. Gegaran yang kuat. Sangat-sangat kuat. Bayangkan Nabi duduk dengan Abu Hurairah, kata kami duduk dengan Nabi. Bunyi kuat. Allah. Ni ceramah ni boleh tahan lagi. Abu Hurairah, Nabi duduk. Abu Hurairah kata, bunyi macam kuat. Alamak. Nabi kata, tahu tak bunyi apa tu? Kami tak tahu ya Rasulullah. Kuat sangat bunyi tu. Nabi kata bunyi tu Allah Ta'ala suruh malaikat lempak satu biji daripada api neraka, batu daripada neraka baling. Yang lain ni dengar bunyi kuat, baru dia sampai ke bawah dasar api neraka. Dia lempak sejak 70 tahun batu api neraka tu. Dan Allah kata itulah lubang orang masuk ke neraka, dan pintu dia tutup, kita duduk dalam tu bila kita ada satu dosa dengan Tuhan. Dosa nombor 2, dosa nombor 3, dosa nombor 4. Bayangkan Nabi cerita yang tu je, lubang api neraka yang mana batu dia baling baru sampai. Yang pada dengar bunyi yang menakutkan tu, itu neraka. La ilaha illallah. Itu baru satu. Kita masuk dalam neraka tu ibarat macam kan masuk oven, ambil ekor ayam. Kan? Esoknya benda macam tu lah kalau amal ibadat kita tak cantik duduk dalam tu. Nak percaya tak percaya, hampa hangguk sudah.
Itu baru bunyi yang menakutkan tu, baru sikit. Sedangkan surah Fatihah turun lebih dahsyat daripada tu. Bunyi yang kuat. Nabi duduk dengan Jibril alaihissalam. Bunyi kuat. Turun ya Allah. Ulama kata, malaikat yang tak pernah turun semua turun. Ya Allah Ta'ala nak bagi surah Fatihah kepada diri Nabi Muhammad SAW. Walaupun ulama mengatakan sab'a minal masanin, 7 ayat yang berulang-ulang, ulama sepakat mengatakan dia adalah Fatihah. Tapi Ibnu Katsir kata ada ulama mengatakan juga ada 7 ayat dalam Quran dinamakan sebagai masani. Dia ialah surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, apalagi surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah Yunus, semua yang panjang-panjang, yang 7 ni dikenali, dipanggil juga sebagai sab'a masani. Dan ulama kita senang macam ni. Bila kita kata sab'a minal masani itu ada surah Fatihah, walaupun Al-Baqarah duduk dalam Fatihah, Al-Baqarah terjemah bagi Fatihah. Tapi kalau kita boleh faham Fatihah, itulah 7 surah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Besar tak? Besar makna. Kalau kita boleh faham surah Al-Baqarah, duk cerita masalah Al-Baqarah dengan Al-Imran, duk cerita masalah Islam dan iman kan. Ya Allah ya Tuhan. Maka Allah Ta'ala kata wal Quranul Azim. Hai, Quran yang azim, Quran yang besar ni ada surah Fatihah. Surah Fatihah pasal tu dah diwajibkan kita semayang. Dan kita baca berulang-ulang, dia menjadi syifa untuk diri kita. Maka Allah Ta'ala, tengah Nabi tengah sedih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Allah tegur, tengok ayat yang wala tamudanna ainaka Muhammad, aku tak benar hang pandang dekat depa tengah hang berdakwah. La tamudanna, jangan pandang dekat depa masa kita berdakwah. Jangan kita pandang, tengok ai dakwah kat depa, ai tengok depa best lah. Walaupun kita duduk semayang mengaji, kita tengok ai punya projek tak dapat, dia tak semayang macam-macam dapat. Takut-takut kita berontak kat diri kita. Sampai Allah tegur Nabi Muhammad, la tamudanna ainaka Muhammad, jangan pandang apa yang aku bagi kat depa, ila ma mata'na bihi, atas apa yang aku bagi kat depa. Aku bagi pangkat, aku bagi jawatan, aku bagi kedudukan, semua aku bagi. Ada benda yang aku bagi kat depa yang hang tak ada, tapi satu benda yang hang dapat yang depa tak ada ialah Al-Quran. Muhammad, aku bagi kat hang Quran, surah Fatihah. Surah Fatihah ni nak mengatakan dia sebagai apa nama? Sebagai kekuatan energi kita. Dia sebagai orang kata perubatan untuk diri Nabi, pulih diri Nabi dengan turun ayat ni bersemangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat, 2 ayat. Kalau kita nampak simple, tapi besar makna dia. Besar makna dia. Sampai Allah tegur bila kita berjalan kerja dakwah, jangan kita aku duduk main tang sini, aku tengok tak ada, aku duduk join tang sini, habis-habis kuat malam-malam duduk makan nak busy. Tapi aku duduk campur dengan pok-pok tu best lah. Nampak tak? Boleh menilau naik motor sampai ke tengah malam contoh. Kan? Dapat itu, dapat ni. Kalau kita beza macam tu, lingkup sikit dakwah. Pada Allah tegur Nabi. Tengok dia terjemahan dia kata apa? Apa terjemahan dia tulis apa nak? Janganlah sesekali kamu mengarahkan, jangan kamu pandang Muhammad dekat depa. Apa yang ada kat depa dalam masalah dakwah, jangan kita beza. Kita kata aku sekadar dapat macam ni, dapat macam ni. Kalau kita buat perbezaan macam tu, kita akan lingkup. Okey kan? Nampak kan? Nampak tak? Nanti saat kita baca terjemahan dia. Sampai Allah kata bernama illa mamata'na bihi azwajan minhum, aku bagi Muhammad dekat depa ini semua. Dia kata Allah Ta'ala kata, jangan sesekali kamu mengarah, jangan pandang dengan serius. Quran kata jangan sesekali pandang dengan serius kepada kenikmatan hidup yang aku bagi dekat depa. Hang tengok pangkat, hang tengok jawatan, hang tengok kedudukan dia. Jangan Muhammad. Ada orang kita tengok
Kalau kita tengok pangkat dia, kedudukan dia, kita tak tengok keserabutan dia. Kita kalau boleh belek, ya Allah, jawatan yang ada kat menteri-menteri, kita tak mau jadi menteri. Betul tak? Sampai kadang-kadang mereka duduk balik rumah pun tak ada. Kita nampak seronok. Kita nampak. Duk sadar nampak. Bukan? Kita nak pergi jambatan. Kita tak tahu macam mana. Tak tahu perasaan dia. Dan dia tengok kita hari ni, ya Allah, seronoknya apa, ya Allah. Dia nak pergi makan dengan keluarga pun, isteri dia kata, kalau I tahu macam ni, I tak mau kahwin dengan you. I menyesal jadi dapat kahwin dengan suami I menteri. I tak ada masa langsung nak pergi makan dekat Padang Kota. Baru hantar. Pasembur pun tak boleh makan kat sana. Baru hantar nampak tak? Kita kenikmatan yang banyak Tuhan bagi. Bila kita tengok ayat ni, Allahu Akbar, kita nampak jawatan pangkat dia, kita seronok, kita tak tahu keserabutan dia. Tambah-tambah dia yang ada jawatan, dia tidak mengharamkan apa yang Allah haram. Mampu hang. Mampu hang, nampak tak? Ada faham tu? Cukup dekat tu dia live, dia tangkap aku mampu malam ni. Kan? Oleh sebab tu ya Allah sambung. Maka Allah Ta'ala kata kat Nabi, wala tahzan alaihim. Muhammad, jangan hang sedih Muhammad. Muhammad sedih tak sedih lah woy. Nabi tetap sedih pasal dia Rasulullah, tapi dia tak berjaya pujuk pakcik-pakcik dia. Malah pakcik-pakcik dia kutuk dia kelas A. Sampai dia berkata, tengok tu, elok saja bila kita nak pergi umrah, orang yang nak pergi umrah ni beringat setiap kali, bukan seronok nak pergi umrah, nak pergi umrah, nak pergi umrah. Ramai rupanya orang Melayu kita ni banyak duit, tapi nak minta duit buat sekolah agama, dia punya kedekut, nampak tak? Umrah berkali-kali boleh. Kalau mak dekat boleh ada kat airport, pergi balik hang, pergi balik hang. Umrah ke belah otak apa? Balik. Ramai lagi orang miskin, pergi tolong dia, hang jaga. Contoh. Kalau dia nampak mak dekat Allah, pergi balik. Hai, berkali-kali umrah ke belah otak apa? Ada ramai orang susah, nampak tak? Duit yang lebih tu hang bantu adik-beradik hang lagi bagus. Sampai Quran Allah kata apa kat kita lah, hadis Nabi, kalau ada adik-beradik yang miskin, sedekah sana, sedekah sini, buat sana, buat sini, tapi jenguk adik-beradik pun tak. Jenguk adik-beradik pun tak. Tanya khabar pun tak. Apa pun tak. Dia sedekah ke orang lain. Sampai Allah Ta'ala kata, Muhammad bagi tahu kat dia, lam yaqbalillah sadaqatahu. Aku Tuhan, aku tak terima sedikit sedekah dia. Adik-beradik dia yang miskin, kadang keluarga darah daging dia yang rapat, dia tak pernah tanya khabar, dia tak pernah bantu, tapi boleh belanja ustaz di kedai. Di kedai apa nama? Restoran apa? Restoran Jalil. Hang jaga hang. Hang boleh bawa ustaz makan beli Jalil. Adik-beradik hang yang susah. Falam yaqbalillah sadaqatahu. Aku Tuhan, abang dekat dia, sikit sedekah dia pun aku tak mau terima. Walam yanzuru ilaihi yaumil qiyamah. Aku tak mau tengok daripada hari kiamat. Pasal bila kita lahir kat dunia, satu benda yang kita janjikan, aufu bi ahdi. Kita janji kat Tuhan, bila mai kat dunia aku taat, patuh dekat Allah. Yang kedua, silatul arham. Wattaqullah tasa'alu nabi wal arham. Takutlah kamu pada Allah. Kamu pernah janji dengan Tuhan dulu bila mai kat dunia nak jaga silaturahim. Besar, nampak tak? Besar. Maka Nabi ikhtiar. Silaturahim ni penting. Mengaji hebat macam mana benar pada kita pergi Mekah 10 kali pun, tapi adik-beradik miskin, mak dekat kata, pergi balik hang, umrah peluh tak apa, adik-beradik hang perlu pergi balik. Kalau boleh dengar macam tu, habis semua, nampak tak? Bukan tak boleh buat ibadat, menunjukkan orang kita ni banyak duit, nampak tak? Masa PKP dulu kita minta tolong, dia tak ada, tapi nak pergi umrah semua nak pergi, menunjukkan dia ada duit, dia kedekut. Allahu Akbar tu. Hang nak mai kat aku,
Dulu orang susah mana buat. Oh, kita tak tahu nak, bukan tak pernah pergi Mekah, dah pergi dah. Rindu Pulau Ta'ab. Tu dia. Tu dia lah, mampu aku malam ni. Tu dia yang sekali-sekala kan. Ustaz lah weh, dia main ceramah macam dulu-dulu kan. Tak boleh kena patah balik. Badak nak kata Nabi SAW, Nabi sedih. Siapa tak sedih weh kalau adik-beradik kita tak beriman. Satu mak, satu bapa bila kumpul adik-beradik, kita tengok, kita kata kakak aku yang tua tu bagus tapi tak nak pakai tudung, tak nak semayang. Tengok anak dia balik pada Scotland nak tunjuk corong putih, Melayu lah, hidung pun sengit. Nampak tak? Melayu ni kalau syek balik pada luar kampung, tengok orang KL apa sikit nak dye rambutnya nak tunjuk kata up to date. Pala otak hang pelanjauh dengan Tuhan, hang jadi hamba Allah yang derhaka pada Tuhan, hilang rahmat Tuhan, banyak benda hang dengan Tuhan hang akan kehilangan. Sampai bila jiwa hang nak macam ni? Satu masa nanti hang susah, hang menjerit panggil Tuhan. Faham tak ni? Kita sedih bila kita dah faham agama, kita tengok keluarga kita, sedihlah. Abang aku memang sedih esok ni bila I bimbang esok ni di akhirat I tak boleh jumpa untuk selama-lamanya. Kita boleh himpun keluarga sini tapi belum tentu lagi kita berhimpun di akhirat. Itu yang Nabi sedih. Pakcik-pakcik dia yang pernah tolong dia, Abu Lahab, Abu Jahal, bukan tak pernah tolong. Nampak tak dia cerita Sa'nu macam Mughirah? Pernah ya Allah. Dia kata apa kat sini, tengok Ibnu Katsir kata saja nak baca. Takut-takut hampa kata kat aku duk mengamuk. Bukan nak mengamuk, memang nak mengamuk. Masa buka asap, nampak tak? Contohnya ya Allah ya Tuhan, dia kata bani daripada bapa mak dia. Apa nama? Asad bin Abdul Uzza. Ni orang yang rapat. Setiap kali Nabi SAW tawaf. Pasal tu setiap orang bila tawaf ingat kat Nabi. Terutamanya bukan kalau kita pergi umrah atau haji dalam keadaan ilmu, memang kita sonok. Tapi sekadar pergi umrah nak pergi, kita pun nak pergi. Tapi tak boleh ambil sebarang pengajaran. Penuhkan dars pelajaran. Tengok Kaabah tu, study tentang Kaabah. Kita kata Nabi nak tawaf, dia kacau Nabi. Setiap kali Nabi nak tahu, satu pusingan dah habis. Sampai Nabi angkat tangan, ya Allah, aku nak tawaf ya Allah, aku nak tawaf ya Allah. Nabi mengadu ke Allah, ya Allah, dia kata, butakanlah mata mereka ya Allah, terlalu sangat dia buat ke aku ya Allah. Nabi sampai Nabi tak tahan. Ibnu Katsir ya Allah cerita betapa susah aku nak tawaf, satu pusingan dia kutuk aku, dia halang aku nak lafaz puji bagi Tuhan, dia halang aku. Allahu Akbar. Lalu Nabi berdoa, Nabi doa pada keluarga dia, butakanlah ya Allah. Dia kata kat sini, tengok, dia kata Bani Abdul As ni keturunan mak dia yang paling rapat di Allah Tuhan. Dia adalah, dia kata Al-Asad bin Abdul Muttalib. Rapat dah, rapat gila-gila, darah daging. Tapi Rasulullah SAW dia kata, ya Allah mendoakan keburukan untuk dia. Sebab dia ganggu Nabi ya Allah Tuhan setiap kali Nabi nak beribadat. Maka Nabi kata, ya Allah, butakanlah mata dia ya Allah, musnahkan anak pinak dia, musnahkan. Allahu Akbar. Di mana kita nak letak nas ni? Dah terlalu geram Nabi. Ni turun ayat ni, Muhammad, sudah Muhammad baca Fatihah. Walaqad ataina sab'a minal masanin, aku bagi 7 ayat kat hang. Nak bagi redah. Nabi sedih Quran je. Wala tahzan alaihim, jangan kamu sedih Muhammad. Sedih. Dia ceritakan berapa ramai orang buta. Sampai ya Allah, malaikat Jibril bila dengar doa Muhammad, dan malaikat Jibril ambil daun, pam, tampak muka dia, pam. Tengok mata dia jadi satu lip, buta. Ada yang lain pula kita tengok, ramai kali kita baca, tengok dalam kitab banyak situ. Buka ayat ni saja, buka cerita dia. Ayat ni saja, tu dia. Tak ada nak cerita. Ayat ni saja. Buka ayat ni saja, dia cerita. La hawla wa la quwata illa billah. Bukan senang sampai Allah Ta'ala kata, ya Allah, wala tahzan alaihim Muhammad, jangan kau sedih Muhammad.
Yalah kita sedih, kita pun sendiri pun bila kita tengok anak kita tak mau kau agama, kita letih dah. Daniel, baca Quran Daniel, bangun Daniel, nampak tak? Aduh ya Allah, pecah. Tuhan, bagilah kekuatan untuk aku didik anakku jadi anak yang soleh. Kita usaha. Aku tangi nak tengok Tuhan anugerahkan daripada zuriat aku. Nabi Allah Ibrahim pun minta, ya Allah jadikan anak aku anak yang boleh dirikan solat. Betul tak? Jadi kita kena ada macam tu. Kita kena sedih bila diri kita, ya Allah, tak sempurna, keluarga keliling kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Seru diri kita, keluarga kita jauh daripada api neraka. Kita tak sanggup. Kita tak sanggup yang Nabi SAW kata, esok ni kalau kita mati, kita berjalan. Kita nampak satu golongan, dalam Sahih Bukhari kita nampak satu golongan, kita ikut dia. Kita dengan dia nampak syurga. Cantiknya nampak syurga sampai ke dalam. Kita nampak syurga, penghuni dia. Kita kata, Allah seronoknya. Pasal apa? Pasal kita semayang, mengaji, semua ya Allah kita nampak. Seronok, nampak tak? Tiba-tiba orang rombongan yang pertama terus masuk dalam syurga. Kita ikut dia. Tiba-tiba kita nampak ada syurga. Tiba-tiba kita dipaling ke sebelah. Berikutnya kita dipaling, terus masuk ke neraka. Lalu kita tanya, pasal apa orang tu terus masuk ke syurga? Kapan sampai tolak aku ke neraka, ya Allah? Aku semua yang mengaji semua. Tuhan kata, hang kan mengaji bersungguh. Hang mengaji, hang tak beramal. Hang mengaji, hang riak. Hang mengaji tunjuk ke orang. Hang tak ada langsung nak baiki diri hang. Hang mengaji apa? Hang berkuliah apa? Hang puasa apa? Kalau kata semayang, inna salata tanha al-fahsya wal munkar. Orang yang inna salata tanha al-fahsya wal munkar. Orang yang semayang cegah kemungkaran. Tapi hang semayang duk minum baik kok. Semayang perlu tak apa. Suruh puasa dengan arti kata nak dekatkan damping dengan fakir miskin. Tak ada pun. Lagi puasa lagi membazir. Main buka puasa dekat dis berlambak makanan buang. Hang jaga hang. Bapa ketua nasi, biji nasi. Sedangkan Sayyidina Umar, ya Allah, ambil, jatuh ambil. Tanpa tak ada satu sahabat pun meninggalkan satu biji bernama gandum, tak ada. Akhirnya Anas bin Malik kata, ya Rasulullah, aku tangilah nak rasa makanan Nabi kalau ada di pinggan dia, ada balance. Sampai aku tanya kat Nabi, ya Rasulullah, tak bolehkah tinggal sakit-baki sikit makanan untuk aku makan? Anas, Hanak aku jadi hanak aku jadi hamba yang derhaka pada Allah bila Allah bagi rezeki aku tinggal makanan tu? Hanak aku jadi macam tu? Terdiam Anas bin Malik. Kita dengar hadis tu pun kita tak mampu buat, betul tak? Bercambah makanan, dini makan ayam, tinggal sunnah. Malik kata hamusnah. Tu kita, ya Allah ya Tuhan, bila kita buka puasa ala kadar sudah. Jangan letak makanan macam syaitan nak makan. Ya Allah, dini buat main nasi kandak, bini buat main nasi apa nama khabu, bini buat main nasi apakah. Ada apa ni? Hang jaga. La haula wala quwata illa billah. Bukan senang nampak, bukan senang nampak. Maka contoh. Jadi setiap kali makanan yang kita buat mai, kita try habiskan. Supaya orang yang bawa makan makanan, kita makan dah habis, semua dapat pahala. Tapi kalau dia buat mai makanan sama makanan tadi ni, kepulang dosa kepada dia balik. Jangan bazir. Kita jangan jadi macam Saudi kita tengok kecewa. Sorry sebut, kalau baik ulama dia sekali buat makan, kita kecewa. Kita tahu hadis macam mana, tapi pelaksanaan tak senang. Yang mana baik kita ambil, yang mana tak baik kita tak ambil. Kita semua tahu macam mana Abu Bakar baik, Umar baik, macam mana dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Allahu kabir ni semua, ya Allah. Ni nak cerita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih sangat-sangat tentang keluarga dia. Last sekali Allah kata, Muhammad macam ni, Muhammad. Kalaulah adik-beradik hang semua tak mau ke hang, pulau ke hang, Muhammad pergi langkah yang kedua. Allah kata apa? Waqfiz janahaka. Tengok Allah beritahu waqfiz. Waqfiz maksud dia kita kat sini macam ada sayap, macam kita kata ayam ada sayap.
Dia turunkan sayap dia jaga anak-anak dia. Muhammad, turunkanlah sayap kamu, jaga di kalangan sahabat. Kamu jaga di kalangan lil mukminin, jaga orang mukmin. Kamu bersama dengan orang beriman. Kalau adik-beradik kamu tak mau dengan kamu, sahabat-sahabat kamu sama dengan kamu. Maka kadang-kadang kita ni, kita nak dapat keluarga yang Islamik tak ada. Jadi kita mai di sini, kita jadikan di antara kita keluarga. So, kita tak boleh himpun keimanan dalam keluarga kita satu. Kita mai di sini. Aku dapat iman di sini, aku dapat kekuatan di sini, segala-gala di sini. Waqfis janahak. Allah janah ni maksud dia ialah sayap. Kita kata Nabi ada sayap, bukan Nabi ada sayap, nak buat perumpamaan. Macam kita kata burung kan, ataupun ayam kan dia kepak dia buka, dia tutup anak-anak dia. Macam ada Quran kata apa dia? Muhammad, tengok dia kata, janganlah kamu bersedih hati Muhammad terhadap mereka Muhammad. Maksudnya kita ada usaha dah lah sekali. Nampak macam mana? Tak ada upaya. Merendah dirilah. Merendah diri Muhammad tak ada orang-orang bersama-sama di kalangan orang mukmin. Maka kita bersedia nak duduk di kalangan orang mukmin. Kita main tak sini. Kita tak sempatkan di kalangan adik-beradik kita macam ni. Walaupun satu mak, satu bapa, kira humpun adik-beradik kita tengoklah ni. Duk tunjuk dalam janganlah duk masuk dalam Facebook. Apa sikit tunjuk kat Facebook pada nak sambut hari jadi anak. Happy birthday. Apalah ya Allah, pergi campak happy birthday di mana di kedai Syria, pergi buka lagu tu semua ni, janganlah. Nak sambut jadi mak lah konon. Nak kenang ke mak kepala otak lah semua tu. Tak payah nampak dah. Bila mandi ya Allah dengan isteri pun nak tunjuk ni apa benda ya Allah, ya tak apa punya raplah tu, nampak tak? Allahu Akbar kabira ya Allah. Tak payahlah. Malu bila kita ada agama tunjuk macam tu semua. Nampak tak? Malu. Oleh sebab tu ya Allah, Tuhan agama ajak kat kita bersama-sama dengan orang beriman. Kadang-kadang adik-beradik kita tak ada habuan, nampak tak? Yang kita tengok bila kumpul mak saya nak bagi hadiah kat mak jam. Tunjuk dalam Facebook, nak tunjuk keluarga bagus, menunjuk nak mampu. Sikap menunjuk ni Allah kata syirik asghar, riak. Kita suka menunjuk satu-satu amalan kita, tak bimbang takut dia menunjuk pada riak. Syirik asghar, tunjuk kat orang tu. Tahniah bodoh. Nampak tak? Mak dia pun terkena, terima kasih anak mak, bagi kat mak ya Allah jam. Apalah ni, mak cara bata-bata pegang. Yang kotak-kotak tu apa tu mak tu? Mak cara bata ke apa kat tahu apa mak, roti apa biskut. Macam-macam ni bagi kat mak. Mak hang nak pakai berapa tahun, 4-5 tahun menghadap Tuhan. Allahu Akbar. Bila mai hari jadi mak kita ya Allah, bila utamanya bila mai hari jadi kita, yang sepatutnya kita panggil mak kita, mak ini kek cik punya kek mak. Yang sepatutnya kena potong kek ni mak yang melahirkan cik. Panggil mak kita mak. Hari ini hari lahir saya nak panggil mak saya. Saya keluar daripada perut dia, panggil mak kita meraihkan hari itu. Kita kena angkat tangan dosa, ya Allah ya Tuhan, mintalah mak aku ni lah penentu bagi kehidupan aku dunia dan akhirat. Tuhan akan redha dengan aku dengan dia. Mana-mana orang boleh jaga mak dia, ya Allah ya Tuhan. Mak apa? Mak kata, nanti kalau balik man, hang beli kat mak mutabak tak? Beli juga. Man, mak nak kalau boleh hang beli kat mak apa rantai mah sampai ke lutut, beli. Nampak tak? Bukan apa dah ya Allah, kita tunaikan hajat mak kita ni besar. Bila duk dengar kan, ada saya dah tengok dalam YouTube kan, ada seorang tu dia nampak satu rock satu macam, nampak tak? Tapi mak siapa? Mak ni ya mak teringin kalau boleh mak datang kat rumah beli kat mak lah apa sangat-sangat ni. Tak apa mak, nanti cek main lah ni mak.
Dia pun ya Allah Tuhan menghadap dengan apa nama isteri dia. Isteri kata, habiskan kerja dulu, Kak ini kerja dulu. Isteri dia mengamuk, habiskan kerja, pergi. Itu YouTube yang bakal kayak itu. Habiskan kerja dulu. Akhirnya ya suami dia kata apa? Hai, kalau masalah urusan mak aku dahulukan mak aku daripada hang. Isteri aku boleh cari, tapi mak tak boleh cari. Walaupun nampak dia seorang kalang kabut, tapi martabat kedudukan dia tinggi. Allahu Akbar. Faham tak ni? Kalau orang yang faham, bukan senang nak faham agama, nampak tak? Bila kita ada mak, ya Allah, duduk dengan dia, bersembang dengan dia. Mak duduk seorang bilik ni, mak tak takut ke cik nak tinggal? Mak tak takut, hantu semua tak ada. Alhamdulillah, mak doakan cik nak. Kita dulu letak mak kita tu lambang kebahagiaan, tak tahu nak cerita dah. Sampai Allah kata, hang nak tengok pahala keredaan aku dengan hang tengok mak bapak hang. Masa tu Nabi kata, ya Allah Tuhan, ada orang yang jaga mak bapak dia, tolong kita minta doa dekat dia. Dia jaga mak mandi, makan, semua. Kita kata, Nanan, kalau hang nak doa kat aku ni, pasal hang jaga mak hang bagus. Hang doa lah, sembahyang doa lah. Sampai Nabi suruh kita minta doa orang-orang yang jaga mak bapak. Pasal doa dia dekat dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi pasal tu ya Allah, bila masuk bab ni kita sedih tengok keluarga kita, tapi dalam masa yang sama kita kena hilangkan kesedihan. Jangan kesedihan tu lama sangat. Sedih tengok anak sedih, lama-lama dia gila. Sedih ada had dia. Allah tegur kesedihan Nabi Muhammad, beralih pergi duduk dengan orang mukmin. Jadi kita pun lari daripada rumah kita masuk Dewan Syafi'i. Maka Dewan Syafi'i tempat apa nama? Tempat kita hilang semua gila-gila di rumah, mai tak sini. Rasa lega. Betul tak? Yang tak mai tu bodoh tak? Bodoh. Waqfi janahaka, dia kata lil mu'min. Tengok Allah Ta'ala ajak, ya Allah, maka kita Muhammad, kau jaga orang beriman, kau jaga sahabat-sahabatmu ya Muhammad. Allahu Akbar kabira. Ustaz baca sikit nampak tak? Walaupun panjang nak mampus nampak tak? Ayat tadi kata Ibnu Katsir adalah anugerah Al-Quran dan perintah, dia kata berdakwah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kami Allah, dia kata, telah memberikan kepada kamu Al-Quran yang mulia, maka jangan sesekali kamu bila kamu dapat Quran Muhammad, kita baca, jangan kamu pandang kepada dunia. Orang duk baca Quran ni sangat-sangat ni, jangan pandang kepada dunia dan keindahan yang fana yang telah kami berikan kepada beberapa golongan yang menggoda mereka. Allah bagi ada orang ni kaya-kaya ni, dia boleh goda hang, dia boleh lemahkan keimanan hang. Hang jaga nampak, dia ada duit RM2, silat-silat ustaz, hang boleh jadi hang nak cakap macam ni pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal mengajak dekat menteri-menteri. Macam ni yang kuliah, satu menteri pun tak mau. Benar kan? Nampak tak? Hang nak jaga depa ke? Hang nak jaga agama, nampak tak? Maka janganlah dirimu, dia kata, binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Jangan kita rasa diri kita binasa, sedih tengok mereka, jangan. Tak kala mereka mendustakan. Bila orang tu dah dusta dengan agama, kita sedih. Terutamanya Nabi sedih tentang keluarga dia sendiri. Tentang keluarga dia sendiri. Sampai Nabi mendoakan kecelakaan bagi mereka. Kadang-kadang ayat ni lah orang marah, tak baik nak kata Nabi doa dekat keluarga dia yang musuh dengan dia, buta, kudi yang main kat kaki sampai seluruh badan mati, semua doa Nabi. Terlalu sedih. Hilang kesedihan Muhammad baca ayat ni. Maka kita pun dah tegur anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Aku baca Fatihah. Baca lagi. Minayah. Aku tak tahanlah anak aku dah buat kat aku. Baca. Kita try praktis. Macam mana Allah bagi dekat Nabi ayat ni untuk ringan dalam dakwah dia, boleh terima apa nama. Kita pun cuba. Kita pun sama juga, nampak tak? Kesemua ni Allah nak cerita kat Muhammad. Orang dulu lagi dahsyat. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Sampailah ke akhir hayat. Maka ya Allah Tuhan, Ustaz rasa cukup dekat situ dulu. Tapi kita tengok di ayat yang di bawah tu Ibnu Katsir kata apa dengan anak?
Ibnu Katsir kata di bawah sekali, menurut Mujahid mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, ila Muhammad fala tamudanna ainaka, jangan kamu tengok daripada tu. Siapa daripada tu? Orang yang berdakwah pada, jangan tengok ila ma matta'na bihi azwajan, mereka itu yang dimaksudkan orang yang kaya raya. Jangan orang berdakwah terpengaruh dengan mereka. Memang kalau kita mengaji, belajar agama, kita berdepan, katalah kita nak pergi mengajak sultan-sultan, raja-raja, ingat senang ke? Nak kata ke depan, tuan, ampun tuanku, tolong pakai tudung tuanku, silap-silap hang terkena dia. Ingat senang. Dengan agama yang ada, nak perbetul depa. Maka Nabi berhadapan dengan orang yang jawatan yang tinggi-tinggi, memang susah untuk nak masuk agama dengan jawatan kedudukan pangkat mereka. Satu orang yang ada kedudukan agama boleh berdepan dengan orang besar-besar macam ni, boleh tegur mereka, Allahu Akbar, jihad yang paling besar. Tak ramai pasal tu orang tu, Ustaz, perlukah kita tegur mereka terang-terang? Di sinilah ulama berbahas. Dengan nampak mungkin Ustaz boleh ceramah macam ni, dengan mereka macam ni aku nanti mampu aku. Maka di situlah orang ambil familiar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku dapat sumber ilmu daripada Nabi. Ada benda haram, halal, betul tak betul, aku terang sikit aku tak tinggal. Ada benda aku akan potong lidah aku kalau aku cakap benda tu. Yang itulah ulama mengatakan, ulama Syiah kata dia tutup tentang cerita sebenarnya bagi Sayyidina Ali. Ada orang pendapat macam tu, terutamanya Syiah. Tapi ada pendapat mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tak mampu nak berhadapan dengan orang yang besar-besar, nak cerita, nak bagi tegur semua. Ada benda dia salut-salut, dia tak mampu. Kalau dia cerita keseluruhannya, takut mungkin dia ditangkap, dia dibunuh, merugikan dakwah dia. Ada benda dia tak bercakap masalah kepimpinan. Bila main masalah raja, terutamanya kita berdepan dengan program raja-raja, sultan-sultan, apa tak? Nak tegur daripada direct, kita tarik tempat tak tegur. Sebab apa? Berbahaya diri kita. Nanti dakwah kita semua akan tersekat. Katanya pendapat macam tu, wallahu alam. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang seterusnya Allah tegur Nabi. Allah kata fasda' bima tu'mar, dengan ayat yang ke-11 sekali. Muhammad, hang terus serang saja yang haram-haram, halal-halal dekat mereka. Tu dia. Lepas hang terang dekat mereka Muhammad, mula Nabi duduk secara dakwah dan diam-diam. Bila terang-terang, Allah kata fasda' bima tu'mar, keluar Muhammad terang-terang bagi dekat mereka agama. Apa yang aku kata hang sampai, apa nak jadi Muhammad, aku jaga hang. Itu janji Allah. Hang sampai, aku jaga hang Muhammad. Itu Allah Ta'ala kata. Itu ayat yang lain. Nanti kita main tengok macam mana ayat yang seterusnya, macam mana Nabi SAW disuruh oleh sampai Muhammad fa'arid anil musyrikin, lepas hang sampai berpaling, jangan peduli depa nak buat apa kan, aku jaga hang. Maka Ustaz lah boleh ceramah macam ni tak, silap-silap balik-balik di bawah dia sampai dah. Tapi kita tak bercakap tu saja. Nampak tak? Perlu tajdi takat saja hari ini, insya-Allah yang baik semua datang daripada Allah, salah silap daripada kita sendiri kita sudahi dengan tasbih subhanakallah syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu nama dia kuliah.